Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung perbincangan bab 14 dengan tajuk 14.3 iaitu mekanisme pergerakan dan gerak alih. Okay, kita ada dua standard pembelajaran yang akan dicapai dalam subtopik ini. Yang pertama, dapat menerangkan mekanisme pergerakan pada lengan dan juga kaki manusia. Yang kedua, dapat memerihalkan secara ringkas mekanisme gerak alih pada haiwan. Ada beberapa haiwan yang kita akan bincangkan mekanisme gerak alihnya. Okey, kita lihat yang pertama, standard pembelajaran yang pertama iaitu dapat menerangkan mekanisme pergerakan pada lengan dan kaki manusia. Okey, rajah yang ditunjukkan pada muka surat 263 itu menunjukkan bagaimana lengan dibengkokkan dan bagaimana lengan diluruskan. Okey, so kita pergerakan lengan ini melibatkan sepasang otot yang antagonis iaitu otot bicep dan otot tricep. Okey, bersifat antagonis maknanya tindakannya adalah berlawanan. Satu otot mengecut, otot yang satu lagi akan mengendur. Okey, kalau kita lihat dalam rajah lengan dibengkokkan ini, bicep akan disambungkan kepada tulang melalui tendon. So kita ada tendon dekat sini, label tendon. Okey, disambungkan bicep kepada scapula. Kemudian kita ada tulang humerus, okey, yang akan bersendi dengan tulang radius dan satu lagi tulang adalah tulang ulna. Okey, ulna yang mana dia membentuk siku kita dekat situ. Okey, selain daripada bicep, kita juga mempunyai tricep. Okey, untuk penyambungan bicep, okey, bicep sebenarnya dihubungkan directly atau terus kepada tulang radius. Manakala untuk otot tricep, dia akan bersambung kepada tulang ulna. Okey, so sambungan bicep kepada radius dan tricep kepada ulna ini adalah melalui tendon juga. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada tendon yang menyambungkan bicep dengan radius, kita ada tendon yang menghubungkan tricep dengan ulna. Okey, dan dalam rajah lengan diluruskan, dinyatakan di situ ada sendi bahu iaitu sendi lesung yang membenarkan pergerakan semua arah dan juga mempunyai sendi siku iaitu sendi angsel yang membenarkan pergerakan dalam satu arah. Okey, so apa berlaku masa lengan dibengkokkan? Okey, lengan dibengkokkan, daya tarikan tadi menyebabkan ulna ataupun radius, kita pergi pada radius lah. Sebenarnya radius yang akan ditarik ke atas menyebabkan lengan dibengkokkan. Sebab radius ini bersambung terus kepada bicep. Okey, dan apabila lengan diluruskan, sebenarnya apa yang berlaku waktu itu ialah tricep akan mengecut menarik ulna ke bawah. Okey, maka lengan diluruskan. Okey, so kita akan bincangkan mekanismenya dalam uji minda 8. Okey, uji minda 8, statement yang diberikan, otot yang menggerakkan anggota badan manusia berpasangan dan bertindak secara berantagonis. Terangkan pernyataan di atas dengan menggunakan pergerakan lengan sebagai contoh. Okey, kita ada otot rangka yang sepasang dan otot rangka hanya akan menarik tulang apabila otot tadi mengecut. Okey, jadi bila otot mengecut, okey, sama ada bicep atau tricep, dia akan menarik tulang. Okey, so kita lihat macam mana mekanisme tangan dibengkokkan. Okey, tangan dibengkokkan apabila tangan, okey, ataupun semasa tangan dibengkokkan, okey, apa yang berlaku ialah otot bicep yang akan mengecut, pada masa yang sama otot tricep mengendur. Okey, jadi kita kena terangkan yang pertama tindakan otot lah. Okey, otot bicep mengecut, otot tricep mengendur, dan bila otot bicep mengecut, dia akan menghasilkan satu daya tarikan. Okey, so itu daya. Okey, daya tadi
Okey, daya tarikan tadi akan dipindahkan ke tulang, okey, melalui tendon. Okey, jadi tendon akan memindahkan daya tarikan kepada lengan ni, specifically kita akan hantar kepada tulang. Dan macam yang saya sebut tadi, bicep bersambung dengan ulna. Jadi untuk poin ketiga, untuk poin yang ketiga, ni tadi poin 2 ya, tendon memindahkan daya tarikan kepada radius. Jadi poin yang ketiga kita akan sebut radius ditarik ke atas, maka lengan dibengkokkan. So ada 4 poin dekat situ kalau kita nak terangkan mekanisme lengan dibengkokkan. Sama juga untuk menceritakan atau membincangkan mekanisme tangan diluruskan. Kita akan terangkan tentang otot yang terlibat untuk meluruskan lengan. P4 sama. Apa yang berlaku dekat sini? Otot tricep yang akan mengecut, manakala otot bicep akan mengendur. Ni kita jadikan dia P1 mula-mula. Pengecutan otot tricep menghasilkan daya tarikan yang dipindahkan oleh tendon ke tulang ulna. Jadi ni kita kena lengkapkan ayat ni lah. Daya tarikan dipindahkan ke ulna, maka point number 2, maka ulna akan, point number 3, ulna akan ditarik ke atas. Ataupun ditarik ke bawah lah, ditarik ke bawah, maka lengan tadi akan diluruskan. Sama ada 4 poin untuk menerangkan mekanisme pembengkokan dan meluruskan lengan manusia. Kita lihat pula uji minda 10 dalam buku Bioscore tu, muka surat 264. Aktiviti pergerakan berlari pada kaki manusia. So kita nak lihat mekanisme pergerakannya lah. Kalau kita lihat raja yang diberikan, dia ada label otot bicep femoris. Femoris tu datang dari kataan femur, tulang kaki. So dia ada bicep, kemudian dia juga ada quadricep. Jadi bicep dan quadricep ni bersifat antagonis. So pada quadricep femoris. So quadricep dan bicep femoris bertindak secara antagonis, dan pada kaki ada satu lagi otot yang terlibat dekat sini, iaitu otot betis yang akan bersambung dengan tumit. So kita lihat dia punya soalan. Dia minta kita susun urutan penyataan dengan menulis nombor jujukannya. Yang pertama lah. Susunan yang pertama kalau kita lihat, untuk pengecutan dan pengenduran dia, kita rujuk penerangan atau mekanisme pergerakan ni dengan buku teks. Mula-mula apa yang berlaku semasa orang ataupun manusia itu hendak melakukan aktiviti berjalan. Apa yang berlaku? Yang pertama step dia ialah, yang pertama, otot betis akan mengecut untuk menarik tumit ke atas. Dan di hujung kaki tadi akan menolak tanah ke arah bawah dan belakang. Pada masa yang sama, otot bicep femoris akan mengecut. Step yang kedua ya. Otot bicep femoris akan mengecut untuk membengkokkan kaki, dan pada masa itu otot quadricep mengendur. Quadricep mengendur, femoris, bicep akan mengecut. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, apabila kaki tidak bersentuh dengan tanah,
berat badan akan disokong oleh kaki yang satu lagi. Kalau satu lagi kaki tadi tak sentuh dengan tanah, berat badan akan disokong dengan berat kaki yang bersentuh dengan tanah. Okey. So jadi kita ambil step yang ketiga dekat sini ya. Berat badan disokong oleh kaki yang lagi satu. Kemudian step yang keempat, okey, otot quadricep pula akan mengecut dan bicep mengendur menyebabkan kaki diluruskan. Okey. So apabila kaki diluruskan, okey, dia akan menyebabkan yang kelima, kaki dijatuhkan ke tanah dan berat badan berpindah ke kaki ini. Okey, so kaki yang lurus tadi beratnya dipindahkan ke situlah. Okey, itu step yang kelima. Dan step yang keenam, okey. So apabila kaki tadi diluruskan ya, okey, sebelum step 6, apabila kaki diluruskan, okey, tumit kaki tadi akan menyentuh tanah. Okey, dan pada waktu ini berat badan disokong. Okey, so kita ulang-ulang tindakan ini untuk pergerakan yang seterusnya. Okey, jadi pengecutan dan pengenduran otot secara berulang menghasilkan pergerakan berlari ataupun pergerakan berjalan. So kalau kita rujuk buku teks kita, dia menggunakan aktiviti semasa berjalan. Okey, so buku teks muka surat 276. Okey, kita lihat pula uji minda ke-11. Okey, soalan dia, terangkan mengapa pengecutan otot memerlukan bekalan darah yang mencukupi. Okey, bekalan darah yang mencukupi. Okey, seperti yang kita tahu, untuk melakukan pengecutan otot, dia perlukan tenaga yang banyak. Dan tenaga ini akan dihasilkan semasa respirasi sel. Okey, jadi untuk bergerak, untuk mengecutkan otot, kena ada tenaga. Dan kita tahu juga, respirasi sel memerlukan glukosa dan oksigen. Okey, so kita kena hantar glukosa dan oksigen ini kepada sel. Maknanya sel tadi, okey, bila dia nak melakukan respirasi sel, kita kena hantar, ni sel ya, okey, kita kena hantar glukosa, okey, kita kena hantar oksigen ke sel, dan penghantaran glukosa dan oksigen ini memerlukan sistem peredaran darah. Okey, that's why apabila kita nak melakukan pengecutan otot, kena ada bekalan darah yang banyak dekat sel tersebut. Okey, jadi bekalan darah diperlukan untuk membekalkan oksigen dan glukosa. Okey, jadi kita boleh melakukan respirasi sel di mana glukosa dioksidakan, membebaskan tenaga. So kita gunakanlah tenaga ni untuk pengecutan otot. Samping tu dia membebaskan karbon dioksida dan juga air. Okey, jadi peredaran darah juga boleh menyingkirkan bahan buangan seperti karbon dioksida yang dihasilkan semasa respirasi sel. Okey, itu sebabnya mengapa pengecutan otot memerlukan bekalan darah yang mencukupi. Okey, selesailah dengan standard pembelajaran yang pertama. Sekarang kita masuk standard pembelajaran yang kedua, iaitu memerihalkan mekanisme gerak alih dalam haiwan. Okey, gerak alih yang pertama kita akan bincangkan pergerakan ikan yang mempunyai rangka dalam. So dia guna rangka dalam dan pergerakannya melibatkan berenang. Okey, so kalau kita lihat bentuk badan ikan yang larus atau berbentuk torpedo, iaitu bahagian anterior yang bulat dan meruncing di bahagian posterior. Anterior maknanya hadapan, posterior belakang. Okey, daripada bulat ke meruncing ke belakang, yang ini akan membentuk bentuk larus, jadi ia boleh mengurangkan geseran dan rintangan. So ini antara faktor yang membantu dalam
pergerakan ikan, okey, iaitu berenang. So kuranglah rintangan air. Okey, yang pertama bentuk yang larus. Okey, yang kedua, ikan berenang dia punya ni dibantu oleh sirip-sirip. Okey, ada beberapa pasang sirip atau beberapa sirip yang ada pada ikan digunakan untuk mengawal arah pergerakan dan juga haluan. Okey. Okay, dan dia juga yang ketiga mempunyai sirip ekor yang akan menyebabkan ikan bergerak ke hadapan. Okey, ini dia punya ciri yang ketiga lah. Okey, bentuk torpedo, sirip-sirip, okey, kemudian dia ada ekor. Okey, ni ciri yang ketiga. Okey, dan yang keempat, okey, dia mempunyai turus vertebra yang fleksibel, membenarkan ikan tadi melengkung. Okey, jadi dia boleh bergerak dengan mudah dalam air. Dan ciri yang paling penting dekat sini adalah ciri yang kelima, iaitu mempunyai otot myotom. Okey, otot myotom pada kedua-dua sisi turus vertebra. Kalau kita lihat kat sini, ni turus vertebra dia, tulang belakang dia. Okey, ni ada tulang. Okey, kalau kita makan ikan, okey, kita ada tulang kat tengah-tengah ni. Kemudian kita ada isi ikan sebelah kiri, isi ikan sebelah kanan. So, isi ikan ni lah yang dinamakan sebagai otot myotom. Okey, jadi otot myotom, dia punya pasangan dia adalah myotom kiri, dan pasangan dia yang antagonis adalah myotom kanan. Okey, so myotom sebelah kiri sifatnya antagonis daripada myotom sebelah kanan. Okey, dan myotom yang berada pada kedua-dua sisi tadi akan mengecut dan mengendur secara berselang, menyebabkan badan ikan tadi boleh dibengkokkan ke sisi, okey, dari sisi ke sisi. So ada 5 faktor ataupun 5 ciri yang ada pada ikan yang membenarkan ikan berenang di dalam air. Okey, kita lihat uji minda 12. Okey, rajah yang diberikan menunjukkan gerak alih ikan dalam air yang berketumpatan 800 kali daripada udara. Terangkan bagaimana gerak alih ikan berlaku. Okey, point number 1, kalau kita lihat, ikan akan mengibaskan ekornya ke kiri dan ke kanan disebabkan oleh otot antagonis, otot myotom yang antagonis. Okey. So, apabila otot kiri mengecut, myotom kiri mengecut, ia akan menarik ekor ke kiri. Maknanya, pergerakan badan ataupun ekor ikan tadi adalah disebabkan oleh otot. Okey, otot belah mana mengecut? Kat situlah arah dia. Okey. So, bila otot kiri mengecut, pada masa yang sama, otot sebelah kanan dia akan mengendur. Ini antagonis lah. So, ekor ditarik ke kiri. Okey, apabila myotom kanan pula mengecut, pada masa yang sama kiri mengendur, ekor akan ditarik ke sebelah kanan. Okey, so kalau kita lihat dia punya mekanisme dalam buku ni, okey, otot pada sisi kiri badan mengecut, so menarik ekor ke sebelah kiri. So dia tertarik ke sebelah kiri. So bila otot sebelah kanan pula mengecut, ekor ditarik ke sebelah kanan. Jadi ekor tadi dia akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan berselang-seli, dan pergerakan ekor ke kiri ke kanan tadi menolak air ke sisi dan menghasilkan satu daya tujahan, dan daya tujahan ini akan menolak ikan ke hadapan. Okey, tadi macam tadilah. Okey, left, right, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri berselang-seli, dan akhirnya dia akan menghasilkan daya tujah. Okey, kat sinilah daya tujah. Okey, kat sini daya tujah, tulis daya tujahan. Okey, boleh? So itulah cara bagaimana bagaimana ikan bergerak, okey, ke hadapan. Tapi apabila dia nak mengubah arah, okey, haluan ataupun arah, dia memerlukan
sirip-sirip seperti sirip pectoral, sirip pelvic, sirip dorsal, di sirip ventral. Okey. Jadi sirip-sirip tadi akan membantu ikan bergerak, okey, mengikut haluan yang dikehendaki, ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Okey. So itulah bagaimana gerak alih ikan. Okey, kita lihat pula yang kedua, gerak alih dalam burung, okey, yang mempunyai rangka luas. Kita tahu burung dia adalah terbang, jadi dia memerlukan otot dada yang kuat. Okey, jadi untuk burung, otot dada dinamakan sebagai otot pectoralis. Okey, otot pectoralis tadi dia adalah otot yang besar, yang kuat, yang akan menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah. So kita ada dua otot tadi, okey, sebab dia berantagonis. Kita ada pectoralis minor, okey, pectoralis minor, dan juga kita ada pectoralis major, okey. Dan otot-otot dada inilah akan bersambung dengan bahagian sayap. Okey, sayap burung dia terdiri daripada tulang macam manusia jugalah. Dia ada humerus, kemudian dia ada dua tulang, radius dan ulna. Kemudian dia ada carpus, metacarpus dan falang yang diubah suai menjadi hujung sayap. Okey. So kalau kita makan ayam, okey, kita kepak ayam tu, kita carilah tulang humerus, tulang radius, tulang ulna, carpus, okey. Dan tulang-tulang ini humerus dia bersambung dengan pectoralis major dan minor. Okey, kita highlightkan ya, pectoralis major. Okey, dengan warna kuning. Okey. Dan kita lihat ya, pectoralis major ni bila dia bersambung, tendon yang menyambungkan pectoralis major ni, okey, pectoralis major ni, okey, dia akan disambungkan ke bahagian humerus, bahagian bawah ni. Macam mana saya nak buat? Okey, kat sini. Ni adalah tendon. Tendon untuk pectoralis major. Okey, so kita sama-sama padam sekejap Okey, kita sama-sama highlightkan ataupun warnakan tendon yang menyambungkan pectoralis major ni, okey, pectoralis major dengan tulang humerus. Dekat sini. Ni dia. Ni tulang ataupun tendon yang menyambungkan major dengan humerus. Okey, kemudian kita tengok pula tendon yang menghubungkan pectoralis minor. Ambil minor ni, saya highlight warna biru. Okey, kita cari tendonnya. Okey, tendon pectoralis minor ada bahagian atas ni bersambung dengan humerus. Macam tu. Okey, boleh? So sama-sama kita highlightkan dalam rajah kamu. Okey, jadi otot-otot pectoralis major dan minor itu akan bersambung dengan humerus, okey, melalui tendon yang berbeza. Okey, itu yang pertama dia mempunyai otot badan ataupun otot dada yang besar dan kuat. Okey, yang kedua cirinya ialah sayap ataupun burung tadi mempunyai bentuk aerofoil. Okey, dia mempunyai bentuk aerofoil yang ni. Okey, menghasilkan daya angkat yang kuat. Okey, untuk menghasilkan daya angkat yang kuat. Okey, bentuk aerofoil. Okey, kalau belajar fizik kita tahulah bentuk aerofoil tadi dia boleh mengangkat kapal terbang ataupun burung tadi, okey, kapal terbang ke burung ke, untuk dia terapung di udara semasa terbang. Okey, kita lihat bagaimana pula mekanisme pergerakan sayap burung. Okey, so macam tadilah, macam kita bincangkan tadi, okey, kita ada pectoralis major dengan minor. So kalau kita lihat pectoralis minor tadi yang bersambung dengan bahagian atas,
humerus. Okey, dekat bahagian sini dia punya tendon, sebahagian sini tendon dia. Okey, so apabila pectoralis minor mengecut, okey, pectoralis minor mengecut, pada masa yang sama pectoralis major akan mengendur. Okey. So ini tindakan antagonis menghasilkan daya tarikan yang akan dipindahkan ke tendon. Okey, kita pindahkan ke tendon, okey, melalui tendon ke humerus. So dia hasilkan daya tarikan yang dipindahkan oleh tendon ke humerus. Okey, kemudian apa yang berlaku? Dia akan tarik humerus ke atas. So humerus ditarik ke atas, humerus tarik di atas, maka sayap tadi akan bergerak ke atas dan ke hadapan. Okey, so itu adalah mekanisme sayap diangkat ke atas. Okey, dan apabila otot pectoralis major pula yang mengecut, kita tahu tendon pectoralis major ada dekat bahagian bawah ni. Okey, sini yang bersambung dengan humerus. Maka apabila ia mengecut, minor mengendur, dia akan hasilkan satu daya tarikan yang akan tarik humerus tadi ke bawah. Daya tadi dipindahkan oleh tendon. Kemudian apabila humerus ditarik ke bawah, maka sayap akan bergerak ke bawah. Okey, so humerus ke bawah maknanya sayap ke bawah dan ke belakang. Jadi kat sini kita nampaklah sayap diturunkan. Okey, so itu yang akan menyebabkan sayap dinaikkan, sayap diturunkan, menyebabkan seluruh badan burung tadi terangkat. Okey, kita lihat uji minda 13. Okey, dalam uji minda 13, soalannya, seekor burung tidak dapat mengibaskan sayapnya selepas dilastik oleh seorang pelajar. Terangkan mengapa ia tidak dapat berbuat demikian, maknanya tidak dapat mengibaskan sayapnya. Okey, so kat sini jawapannya kemungkinan tendonnya mengalami kecederaan. Okey, so tendon cedera. So apabila tendon cedera, kita tahu daya tarikan yang dihasilkan oleh otot pectoralis tadi tidak dapat dipindahkan. Okey, daya tarikan tidak dapat dipindahkan oleh tendon ke tulang. Okey, jadi kita tak dapatlah, burung tadi tak dapatlah tarik tulang, maka sayap tidak dapat digerakkan ke atas, ke hadapan atau ke bawah dan ke belakang kerana tulang tidak dapat ditarik. Okey, tulang humerus tadi, humerus atau tulang sayap dia tadi tidak dapat ditarik. Okey, ditarik sama ada ke bawah atau ke atas. Okey, jadi tak adalah pergerakan sayap turun dan naik. Okey, so itulah mekanisme pergerakan bagi burung. Okey, yang terbang. Okey, kita pergi pada pergerakan cacing. Okey, pergerakan yang ketiga, okey, iaitu cacing yang menggunakan rangka hidrostatik. Okey. Okey, rangka hidrostatik iaitu bendali yang terdapat di dalam badan cacing. Okey. Okey, cacing sebenarnya dia mempunyai sepasang otot juga macam yang lain yang bersifat antagonis, iaitu kita ada otot lingkar dan otot membujur seperti dalam buku Bioscore 267. Dan dua set otot ini, okey, sepasang otot ini dia berada pada dinding badan cacing. So otot membujur yang mana kita tengok otot membujur, kita highlight lah warna lain. Okey, ni otot membujur. Okey, kemudian kita ada otot berlingkar. Ni otot lingkar. Okey, kalau boleh highlight dengan warna yang berbeza lah. Okey, jadi apa yang berlaku? Apabila otot-otot ini bertindak secara antagonis, okay, dia akan menghasilkan satu gelombang peristalsis, okay, sepanjang badan cacing.
Okey, peristalsis sepadan badan cacing. Okey, kita lihat mekanisme pergerakan cacing. Sebenarnya dalam buku teks dengan dalam buku Bioscore tu sama saja. Okey, saya rujuk pada buku teks ya. Okey, kalau kita lihat pada buku teks, dia terangkan, okey, step yang pertama, otot membujur pada posterior akan mengecut, dan pada masa yang sama, otot membujur yang memanjang itulah, otot lingkar akan mengendur. So, otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur, maka segmen badan cacing tadi menjadi pendek dan tebal macam ni. Okey. Okey. Sama je lah kalau dekat sini, ni otot membujur yang mengecut. Kalau dekat statement buku Bioscore kita tu, yang mengecut adalah otot lingkar pada waktu ni, pada segmen L ni. Okey, menyebabkan otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, segmen jadi pendek. Okey, samalah kat sini. Okey, so yang ni cacing ni bahagian badan ni jadi gemuk dan tebal, jadi pendek dan tebal. Okey, so apabila ini berlaku, keta ni adalah bulu-bulu halus ya, bulu-bulu yang ada dekat bahagian bawah cacing tadi akan mencengkam tanah, okey, dan menjadi pemegang kepada segmen badan tersebut. Okey, dan segmen dekat bahagian belakang ni, kalau kita lihat bahagian belakang ni akan dilepaskanlah. Okey, kemudian yang ketiga, apa yang berlaku dekat sini, segmen ni, okey, otot lingkar akan mengecut, okey, manakala otot membujur mengendur, cacing tanah akan menjadi panjang dan kurus. Okey, jadi dia akan memanjangkan badan macam tu. Okey, dia mengunjur ke hadapan, okey. Dia memanjang ke hadapan. Okey, kemudian nombor 4, kita di segmen anterior pula mencengkam tanah. Okey, dan segmen posterior dilepaskan. Maknanya bahagian belakang dilepaskan. Okey, dan segmen tadi, okey, kemudian step yang kelima, segmen menjadi pendek, posterior ditarik ke hadapan. Okey, sama sahajalah sebenarnya step dia. Kita lihat otot bahagian mana yang mengecut, otot bahagian mana yang mengendur. Okey, otot yang mengecut itu akan menyebabkan segmen badan berubah. Jadi bila segmen badan ada yang pendek dan tebal, ada yang jadi panjang dan kurus, iaitu akan menghasilkan peristalsis. Tadilah yang kita sebut peristalsis, dan peristalsis badan tadi menyebabkan bendali dia akan bergerak-gerak. Okey, bendali yang ada dalam badan tadi bergerak dan ia menjadi rangka hidrostatik kepada cacing. Okey, so itulah mekanisme pergerakan cacing yang menggunakan rangka hidrostatik. Okey, kita lihat mekanisme gerak alih yang terakhir, iaitu pergerakan belalang yang mempunyai rangka luar dan dia bergerak secara melompat. Okey, untuk belalang, ciri utama dalam pergerakan belalang ialah ia mempunyai otot antagonis yang kuat, iaitu otot flexor dan otot extensor yang melekat di bahagian dalam rangka oleh tendon. Okey, so rajah ni saya ambil daripada buku teks. Kita nampaklah otot extensor dan juga otot flexor. Okey, otot extensor dia punya tendon, macam biasalah kita kena lihat tendon dia. Tendon dia bersambung dengan bahagian, okey, sini tendon dia, tendon otot extensor bahagian sini. So dia bersambung dengan bahagian kaki luar macam tu. Okey, untuk otot flexor pula, tendon dia dekat bahagian bawah ni, dia sambung dengan kaki dalam macam tu. Okey, jadi kena tahu kat mana tendon dia bersambung dengan. Okey, so bila ada otot flexor dan otot extensor yang antagonis, dia akan menarik ni kaki belakang ni ke sama ada ke dalam ataupun keluar. Okey, ciri yang kedua, dia mempunyai kaki belakang yang besar dan kuat, yang ini akan membantu belalang
melompat. Okey, samalah ni. Okey, ni rangka luar, kemudian ototnya ada di bahagian dalam. Tengok ya, dia bersambung. Macam mana otot extensor dan flexor bersambung melalui tendon. Okey, so kita lihat mekanisme pergerakan. Okey, kita gunakan raja, labelkan dengan A dan B. Okey, supaya kita tahu apa yang berlaku semasa A dan semasa B. Okey, semasa A, apa yang berlaku ialah dia prepare untuk melompat. Okey, sebelum melompat, otot flexor yang akan mengecut. Okey, flexor tu maknanya datang dari perkataan flex, iaitu bengkokkan. Jadi kaki belakang tu akan dibengkokkan macam ni lah. Bengkok berbentuk Z. Okey, dia lipat kaki belakang. Di kaki belakang membengkok. Okey, lipat dalam bentuk Z. Okey, then gambar raja B, tiba-tiba, okey, bila dia nak melompat, otot extensor pula akan mengecut. Otot extensor bahagian atas tadi kan. Jadi kaki yang bentuk Z tadi ditarik dari dalam tu, yang berbentuk Z tadi ditarik. Okey, maka kaki belakang tadi akan melurus dengan cepat. Okey, bila extensor mengecut, flexor mengendur. Okey, so bila kaki belakang melurus dengan cepat, dia akan menghasilkan satu lentingan. Okey, satu dia akan propel. Okey, propel badan belalang tadi ke hadapan dan ke udara. So sudden contraction kat sini. Okey, sudden contraction dia jadi lurus. So bila kaki lurus, hujung kaki tadi tolak dekat tanah. So badan belalang akan ditolak ke hadapan dan ke udara. Okey, so itulah mekanisme pergerakan bagi belalang. Okey, so selesailah dengan tajuk 14.3 iaitu mekanisme gerak alih bagi haiwan. Kita bincangkan 4 jenis haiwan, gerak alih 4 jenis haiwan iaitu ikan, burung, cacing dan juga belalang. Okey, so kita jumpa lagi dalam video yang terakhir untuk bab 14 iaitu 14.4. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.